Lepas tu memang ke laut lah kau. Tak sah lah. Bohong je. Macam mana boleh sampai ke pelaburan haram tu tadi? Sedap pula cerita tu kan. Jadi apabila didamaikan di saat bin Rabi' ni tak nak. Abdul Rahman bin Auf kata aku tak mau. Habis kau nak apa? Cukuplah kau tunjukkan aku ke mana jalannya pergi ke pasar, kerana aku nak berniaga di sana. Apa modal dia? Tu yang kat tangan dia tu tadi. Keju dan juga minyak. Pergi dia berniaga. Tapi dia berniaga dengan modal tu, alhamdulillah. Bayangkan pasar Yathrib pada tu didominasi oleh puak-puak Yahudi. Kebanyakannya menipu, ambil kesempatan, lintah darat, semua menipu timbangan dan sebagainya. Scammer, semua ada. Jadi orang semua suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf sebab dia peniaga yang jujur. Dia tak pernah menipu. Dia adil dalam timbangan. Dan dia juga tidak pernah menekan orang yang membeli. Dan begitu juga dia tidak pernah menyorokkan barang. Tu dia. Rahman bin Auf jujur dalam berniaga. Bayangkan dia berniaga unta, dia beli unta tu 1,000 dinar, dia jual balik 1,000 dinar. Macam mana tu? Dia beli unta modal 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar. Soalannya apa? Dan sesungguhnya tiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah kerana ingin mendapatkan kehidupan yang layak baginya di dunia, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam peristiwa hijrah Nabi yang kita nak bincangkan ni kan, yang paling mustahak sekali dalam ni, ayat yang Nabi sebut dalam peristiwa hijrah ni paling penting sekali adalah niat. Apa niat kita? Kan? Maka itulah yang kita, apa yang kita niatkan, itulah yang kita akan dapat. Kan? Fajratuhu ila ma hajra ilaih. Maka apa yang dia niatkan tu, itulah yang dia akan dapatkan. Sebab waktu Nabi berhijrah dulu, bukan semua yang ikut Nabi itu kerana Allah, bukan semua. Ada di antaranya tu mungkin ada sebab-sebab lain, termasuklah ada seorang pemuda ni, dia suka sangat dengan seorang perempuan ni. Perempuan tu ikut Nabi berhijrah. Jadi sebab dia nak sangat kahwin dengan perempuan tu, dia ikut perempuan tu hijrah. Jadi dia bukan sebab kerana Allah, tapi sebab dia nak kat perempuan tu. Jadi tergantung kepada niatnya. Dan kalau kita tengok dalam ayat ni, Nabi sebut, dalam hadis ni Nabi sebut, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Kan? Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang cakap masa peristiwa hijrah Nabi itu, Nabi melarikan diri, Nabi ni jadi pelarian. Tak betul. Itu tuduhan tidak berasas sama sekali. Kalau cerita pasal orang nak bunuh Nabi ni bukan hari pertama. Dah daripada dulu lagi orang memang nak bunuh Nabi. Tapi Nabi tetap duduk di Mekah. Tak ada Nabi nak lari dah. Jadi Nabi keluar daripada Mekah sebab apa? Sebab Allah perintahkan. Bila Allah perintahkan berhijrah, bukan senang ya. Sebab tu kampung halaman Nabi. Macam kita lah dah biasa duduk dekat kampung ni kan. Tiba-tiba suruh pindah tempat lain, bukan senang kan. Walaupun ada peluang-peluang yang lebih baik tempat lain, banyaklah yang kita akan fikir dulu kan, kawan-kawannya, jiran-jirannya kan, sanak saudaranya, mungkin kita fikir payahlah kan nak pindah. Nabi bila Allah Ta'ala perintahkan, awak tidak pun tidak, tak ada menjawab apa pun, pindah-pindahlah, hijrah-hijrahlah. Dan sebagai bukti kita ingat tak dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dulu, yang penceramah siapa datang itu? Isra Mi'raj itu. Penceramah Isra Mi'raj tahun ni apa? Samsul Rau. Abang Samsul Rau kan. Kalau kita ingat balik peristiwa tu, peristiwa Isra wal Mi'raj, mesti dia akan share macam mana ketika dalam perjalanan tu Nabi dibawa bersinggah dekat beberapa R&R. Bukan R&R lah, beberapa perhentian. Maka Jibril bawa mula kat Bukit Tursina, dekat Baitul Laham, dia tengok tempat mana Nabi Isa dilahirkan, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan salah satunya berhenti kat mana? Yathrib. Setiap tempat berhenti tu solat sunat 2 rakaat. Dan salah satu tu di Yathrib tu ditunjuk, tu kau nampak tu nampak tu. Nabi pun tengok. Kenapa? Itulah dia Yathrib. Tak lama lagi
kau akan diarahkan, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Nabi dah tahu dah masa tu. Cuma kau tunggu dulu. Line clear sampailah Allah Ta'ala kata on, baru on. Macam tu lah kira. Kan Allah Ta'ala kata hijrah, baru hijrah. Jadi jangan kita sewenang-wenang dengar cakap orang yang lahir salah hari bulan ni. Dia khabar apa? Nabi pelarian. Tak betul. Sebagai bukti kita tengok apabila berbincangnya kabilah-kabilah kafir Quraisy ni bincang. Ketua-ketua ni, kepala-kepala dia semua Tailong ni bincang. Ketua-ketua kafir Quraisy ni bincang. Sekarang ni apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Macam-macam cara dah. Bagi duit tak mau, bagi perempuan tak mau, bagi pangkat tak mau, sampai berunding, bertukar. Runding tukar ni, suka-suka sama suka. Macam mana? Macam ni lah Muhammad. Kau bagi 2 tahun kita sembah Tuhan kau, kau sembah Tuhan kita orang. Lepas 2 tahun kita tukar balik. Nabi kata tak mahu mana? Tak boleh. Tak boleh. Nabi tak nak. Jadi bincang macam mana? Datanglah seorang ketua kabilah, pakaian yang cantik, tak pernah nampak, tapi nampak muka dia tu memang orang yang ada-ada lah kan. Iaitu syaitan yang menyamar menjadi ketua kabilah. Dia kata apa? Tak payah tangkap apa semua susah. Bunuh aja Muhammad ni. Settle. Jadi semua pun setuju. Kita bagi hadiah. Siapa dapat bunuh, bawa kepala Muhammad, kita bagi ganjaran 100 ekor unta. Setuju tak setuju? Setuju semua. Itulah termasuklah Surakah kan. Peristiwa bersejarah Surakah cuba nak bunuh Nabi. Dah dekat-dekat tu kuda tu tersungkur. Sujud kuda tu tak jadi. Lepas tu macam mana? Tak jadi dah kan. Tak jadi, tak dapat, dah kuasa Allah. Jadi dalam rumah Nabi dah dikelilingi dah oleh tentera kafir Quraisy, semua standby nak bunuh Nabi. Standby. Kan? Dan Nabi sebelum pada peristiwa bersejarah malam tu, 1 hari sebelum dia dah beritahu dengan Sayyidina Abu Bakar, kau standby. Aku dah diperintah oleh Allah untuk hijrah. Mungkin malam esok kita nak bergerak. Kau ikut aku. Setuju tak kau jadi peneman aku? Menangis Sayyidina Abu Bakar, happy, gembira sebab dipilih. Kemudian malam tu dekat rumah tu minta Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, kau setuju tak Ali? Kau gantikan aku kat tempat tidur aku. Biar orang rasa aku ada kat sini. Sanggup tak? Cuba kalau kita, orang nak bunuh kita lah. Orang nak bunuh imam lah katakan. Orang nak belasah imam, kan nak bunuh, nak belasah imam. Imam kata kau buat baiklah menyamar jadi imam. Kau duduk kat depan ni. Nak tak saya ganti? Tak. Kau nak mati-matilah seseorang. Kau jangan babit dengan orang lain. Dekat macam tu lah kan. Tapi Sayyidina Ali rasa seronok sebab dia berperanan untuk terlibat sama dalam peristiwa hijrah ni. Maka dia pun terselubunglah naik ke atas katil Nabi, selubung. Jadi kemudiannya kalau nak kata Nabi lari, Nabi tak ikut pintu belakang pun. Walaupun dah dikelilingi oleh tentera kafir Quraisy, Nabi tak mengelak pun. Nabi keluar ikut pintu depan, yakin dengan bantuan Allah. Keluar lalu ikut pintu depan, tetapi semua tentera kafir Quraisy kan, yang nampak mereka memandang tapi mereka tidak melihat. Heran ke tak heran? Heran ke tak heran? Tak heran. Samsul debat lalu tadi pun ramai yang tak perasan. Apa masalah heran? Itu dah biasa. Kan kadang-kadang kan kita leka, kita duduk kan, Allah boleh jadikan kita leka. Kan dia lalu depan kau tadi, kau tak nampak. Ya kau. Lah tak perasan lah. Kadang-kadang kan. Sebab apa? Kadang-kadang ada banyak benda yang kita fikir. Jadi macam itulah juga kuasa Allah. Tak ada benda lah, tu simple matter yang Allah Ta'ala boleh buat lah, tak ada masalah. Dia memandang tapi dia tidak melihat. Nabi keluar, Nabi duduk ke depan, Nabi sampai macam ni kat depan mata dia, tak nampak. Nabi siap ambil pasir, tabur atas kepala dia orang ni. Sambil Nabi baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Dalam surah apa? Surah Yasin, semua orang tahu. Kan? Dia bila tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka. Afala yubsirun, apakah kamu tak dapat melihat? Memang dia tak dapat tengok, tak dapat tengok. Tu yang orang tu ustaz tu cakap, baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap, baca. Kan masuk highway dia baca waja'alni min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Kena juga zaman. Maknanya kau kena faham, polis pun mengaji sekarang ni. Polis baca dulu, jadi dia nampak kita tak nampak dia. Tu yang kena tu. Jadi baca, bila baca ayat tu dan memang tak perasan. Dan bila ada dia diriwayatkan ada seorang orang kafir Quraisy ni, orang kebanyakan bukan tentera. Dia nampak Nabi tabur pasir kat kepala tu, dia pergi. Apa kau biarkan Muhammad tu lalu tadi? Apa kau tak tangkap dia? Apa kau tak bunuh dia? Dia lalu depan kau tadi. Mana ada? Marah orang tu. Tak ada, marah dia. Yang seorang tu relax, sabar. Ni terjemahan dia tak macam tu burak dia. Terjemahan dia. Dia kata sabar, relax.
Sekarang ni kau pergi tengok, pergi tinjau. Ada tak Muhammad dalam rumah tu? Boleh tinjau. Elok dia berselubung tidur dalam tu. Dia kata, wah, jadi itulah orang ni memandai je. Dia tunggu sampailah esoknya. Sampai keesokan harinya, tengok tinjau, tengok dalam tu, tengok atas katil tu siapa? Saidina Ali. Saidatina Asma, kena penampar depan semua orang. Kalau tampar, mana ayah kau? Mana Muhammad? Mana ayah kau? Kena tampar depan semua orang. Mana tahu? Tak tahu. Nak menunjukkan ini benda ni telah dirancang. Nabi masa tu dengan Saidina Bakar duduk bersembunyi dulu dekat gua mana? Hira pula dah. Gua Sur. Kan tu tempat timur wahyu tu gua Hira tu. Kat Gua Sur Nabi bersembunyi sebab nak susun strategi. Sebab semua jalan dah dikepung, dah ditutup. Jadi strategi susun dulu, tengok kat mana tempat yang clear nak keluar. Jadi nak tunjukkan memang dia dah rancang daripada awal. Kalau lari memang lari, tak tahu nak pergi mana. Nak lagi mana, nak juruk mana ni? Mana sempatnya? Tak, ini memang plan. Sebab apa? Saidatina Asma setiap hari menghantar makanan ke sana. Mana dah plan? Bukannya ada handphone masa tu. Abah lapar ni, kau hantar sikit kat bukit yang kanan-kanan rumah kita tu, 3 langkah ke depan nak naik atas. Siapa yang pernah pergi umrah, kita tengok Gua Sur tu, kita tengok tinggi tak tinggi? Tinggi juga. Saidatina Asma masa tu pergi hantar makanan dengan tahap. Itu sebab orang kata hijrah tu satu perjuangan. Saidatina Asma hantar makanan dengan tahap, diri ni sendiri syarat mengandung 9 bulan. Naik bukit tu. Sekarang kita dah ada denai-denai dah tu. Kan? Macam itulah perjuangan. 3 hari hantar makanan. Nampak tak? Lepas tu Amir Fuhairak pula bagi maklumat-maklumat risikan dekat sini. Dia orang ada cover kat sini, dia orang ada buat berkawal kat sini, kat mana. Kemudian dia selepas 3 hari keluarlah dia dan ikut strategi macam mana, siapa yang bawa, siapa yang memimpin? Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang yang bukan Islam, yang cukup mahir perjalanan tu. Dan jalan yang Nabi ikut tu jalan yang bukan biasa dilalui oleh manusia biasa. Saidina Abu Bakar kejap depan, kejap belakang. Bila jalan tu kejap depan sebab nak menjaga keselamatan Nabi. Yang dalam Gua Sur tu yang kena songek dekat kalau jengking tu semua tu saya tak cerita lah, semua dah tahu kan. Okey, jadi ringkas cerita, Nabi pun pergi sampailah ke Kuba, Nabi bina masjid, semua tahu. Ni saya ringkaskan ni. Kan? Kemudian sampailah ke Yathrib. Di Kuba tu Nabi bina masjid dengan tulang belakang Nabi sendiri, dengan kudrat Nabi sendiri. Tapi masa tu tidaklah secantik hari ni. Tidak cantik ni. Sekadaran sahaja. Kan? Dan bila sampai je ke Yathrib, ketibaan Nabi disambut dengan syair yang cukup indah, dengan penuh kegembiraan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu tahu geng Mahaban berjanji gembira sambut Nabi. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Ini tala'al badru alaina. Nabi kalau dengar pusing balik tu. Dia orang ni suka ke tak suka aku datang ni? Nyatalah kan. Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur kepadanya. Syukur sebab Nabi datang. Seronok Nabi datang. Dan bila Nabi datang semua berlumba-lumba, berebut-rebut nak Nabi tidur. Tidurlah rumah aku ya Rasulullah. Tidurlah rumah aku ya Rasulullah. Seorang cakap tidurlah rumah aku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi pilih tidur dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, iaitu kalau kita perasan, kalau dekat pintu Babu Salam dekat Masjid Nabawi tu, yang sekarang kalau kita pergi, dekat luar tu ada satu tembok, dia tak letakkan label. Tembok tu siap ada bumbung sikit je. Dia tak adalah, dia lebih kurang 2 kali 3 kali ganda tembok tiang tu kan. Macam tu je. Dia tipis macam tu. Ada kalau dulu sebelum dikepung kawasan tu, ada seorang lelaki duduk je, dia tak letak label, tak letak tanda. Kan? Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Kalau orang tahu situ tempat tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari, adalah masyarakat dalam negara-negara tertentu tu, mesti dia akan menyembah-nyembah nanti tiang tu nanti. Dia tak boleh. Tu sebab orang tak cerita, tak nak letak label, tak nak letak tanda. Itu kisah dia. Dan begitu juga kita tengok salah seorang yang datang berhijrah masa tu, seorang yang kaya, businessman, hartawan, dermawan, namanya Abdul Rahman bin Auf, yang antara yang terawal masuk Islam. Tetapi dia sanggup tinggalkan kekayaan dia sebab nak ikut Nabi hijrah. Tinggalkan segala harta dia ada sebab nak ikut Nabi hijrah. Mari kita hijrah. Siap ajak, mari kita hijrah ramai-ramai. Kerana Allah, mari kita ikut. Tinggalkan. Yang dia bawa dekat tangan ni hanyalah keju dan minyak aja. Orang perempuan dengan cerita mengangur mulut dia. Sabarlah aku, sadap betul dengan cerita ya. Sik baik tak ada popcorn kan. Tapi betul lah. Bila pergi bawa minyak dengan keju. Sampai di sana, Nabi persaudarakan Puan Ansar dan Muhajirin semua. Kau bersaudara dengan ni, ambil jadi keluarga angkat, dipersaudarakan. Yang paling best sekali juga, Nabi berjaya mendamaikan Puan Aus dan Khazraj yang dah berpuluh tahun berperang, punya teruk berperang sampai terlupa sebab apa dia berperang. Kenapa kau gaduh ni? Entahlah, pada dulu gaduh je lah, dia kata macam tu. Kita gelak-gelak, rupanya hari ni berlaku tak? Berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Tu bukan saudara kita ke? Ni zaman atuk kau dulu, tak apa hal, tak tahulah. Tu sebab jangan kita, kalau yang gaduh dulu-dulu tu, kalau kita tahu dia saudara, kita berbaik. Sudah. Tautkan hubungan. Tu sebab saya suka datang Meru ni. Sebab saya rasa saya sebahagian daripada Meru. Saudara mara saya ramai ni tengok belakang tu, ramai kerabat saya, tengok muka pun tahu sama pattern muka, nampak lah. Saya darah saya dah belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Kan. Jawa campur Minang jadi Janang, bantai lah kan. Kan tak ada. Iya, betul. Tapi terkejut saya tu pergi Sarawak. Sampai kat satu kampung Sri Arjuna. Cakap Jawa semua. Iya. Dan ada seorang pakcik ni, umur saya 99 tahun Ustaz, kata. 2 tahun lagi nak 100. 2 bulan lagi nak 100, dia kata. Jawa. Saya tanya, makan apa? Tempe. Orang Meru jadi pendek umur dah makan tempe dengan burger, tu salah dia. Tak adalah makan tempe, dia kata. Tapi betul. Tu memang dia cakap dengan saya. Baik, sehat, datang kuliah ni. Makan dengan saya ni ambil nasi sikit je. Allahu Akbar. Nak banding dengan nasi yang saya ambil kan, memang banyak lah kan. Macam tu lah. Jadi Abdul Rahman bin Auf pula dipersaudarakan juga. Aus dan Khazraj jadi damai kan. Kamu sebab kamu ni businessman, aku persaudarakan kau wahai Abdul Rahman bin Auf dengan ni Sa'ad bin Rabi', Puan Ansar. Maksud Ansar adalah orang yang penduduk tetap yang duduk dekat Yathrib. Muhajirin orang yang datang. Pada yang tak tahulah. Saya tahu, semua tahu, tapi saja nak refresh balik. Bila dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya. Orang kaya Yathrib. Dia ada banyak tanah, dia ada banyak kebun-kebun kurma, dia banyak ladang, banyak harta. Wahai Abdul Rahman bin Auf, saudaraku, aku ada banyak ladang-ladang kurma, mana satu kau nak? Kau cakap je mana kau nak. Maka kata Abdul Rahman bin Auf, Maha suci Allah, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Tak apalah, aku tak mau. Tak nak dia. Kalau macam tu aku ada isteri ni, aku ada ramai isteri, mana satu yang kau nak? Kau cakap aja. Open tender. Bukannya dia beritahu ni ada 3-4 bini ni, aku ambil yang tu pemalas, aku tak nak lagi dah. Tak. Dia kata ni mana satu kau nak, kau pilih je, kau cakap. Dia tak kira lawa ke cantik semua, tak kisah. Mana kau nak, kau cakap. Abdul Rahman bin Auf, tak apalah, semoga Allah memberkati kamu wahai sahabatku, aku tak mau. Tak nak dia, tak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Hari ini ramai orang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain hari ini. Dah letak muka Samsul Debat, dah letak muka Ustaz Arianto, letak muka Ustaz Don, letak muka Ustaz ni, dia buat pelaburan patuh syariah. Ada juga orang Kelang yang masuk tu, heran betul aku lah. Semoden-moden dah Kelang ni sekarang kan. Dah ada SACC Mall, Setia Alam Mall kan, dah canggih-canggih manggih dah. Terang kena tipu kat lagi tu. Samsul Debat tak terbabit, ustaz-ustaz ni semua pun tak terbabit. Jangan percaya.
Ada orang masuk, bayar 1,000, dapat 7,000. Memang betul, 3 orang pertama dapat. Lepas tu memang ke laut lah kau. Tak sah lah. Bohong je. Macam mana boleh sampai ke pelaburan haram tu tadi? Sedap pula cerita tu kan. Jadi, apabila didamaikan di saat piramid ni tak nak. Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak mau. Habis kau nak apa? Cukuplah kau tunjukkan aku ke mana jalannya pergi ke pasar, kerana aku nak berniaga di sana. Apa modal dia? Tu yang kat tangan dia tu tadi. Keju dan juga minyak. Pergi dia berniaga. Tapi dia berniaga dengan modal tu, alhamdulillah. Bayangkan pasar Yathrib pada tu didominasi oleh puak-puak Yahudi. Kebanyakannya menipu, ambil kesempatan, lintah darat, semua menipu timbangan dan sebagainya. Scammer, semua ada. Jadi orang semua suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf sebab dia peniaga yang jujur. Dia tak pernah menipu. Dia adil dalam timbangan. Dan dia juga tidak pernah menekan orang yang membeli. Dan begitu juga dia tidak pernah menyorokkan barang. Tu dia. Rahman bin Auf jujur dalam berniaga. Bayangkan dia berniaga unta, dia beli unta tu 1,000 dinar, dia jual balik 1,000 dinar. Macam mana tu? Dia beli unta modal 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar. Soalannya apa? Rasa-rasa nak tanya apa? Apa untung dia kan? Untung kat mana? Dia untung pada tali yang mengikat unta. Setiap unta yang dibeli, dia akan jual harga tu, harga tali dia tu, tambahan duit tali. Kena bayar 2 atau 3 dinar macam tu. Jadi jangan cakap sahabat kita yang berbangsa Cina dan berbangsa India yang mengajar kita sistem volume. Islam dah lama dah ajar sistem volume. Biar dia sikit, tapi bila orang beli banyak, kita dapat secara volume, untung. Tu dia sebenarnya. Akhirnya semua orang berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf. Sehinggalah dia menjadi senang. Satu hari Nabi terbau bau yang wangi bila berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf. Hoi, wangi lain macam kau ni. Kan? Bau apa? Bau haruman, seolah-olah itu adalah bau haruman memang Nabi kenal. Bau orang baru kahwin. Wangi-wangian orang baru kahwin. Macam tu. Kita kat Malaysia tak ada spesifik sebab nanti susah. Kan? Jadi dia bau macam-macam bau ada. Tapi dia ada bau khas. Kamu berkahwin ke wahai Abdul Rahman bin Auf? Nabi tanya. Ya benar Rasulullah, aku berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Dia kata. Kalau begitu, kenapa kau tak buat? Buat walimatul urus. Buat. Nabi suruh buat sekurang-kurangnya dengan seekor kambing. Nabi kata. Itu yang kita disunatkan buat. Kenduri kenara tu. Kan? Walimatul urus tu kita disunatkan buat. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Nak masyhurkan pada semua, dia dah kahwin. Biar orang tahu dia dah kahwin. Tak jadi fitnah. Kan? Kita bukan seekor kambing kan? Kambing seekor tapi kobau 5 contoh kan. Macam tu kan. Iyalah. Tak apa tu, itulah kisah dia. Dan Abdul Rahman bin Auf ni kekayaannya dinilaikan harga emas yang dimilikinya sepanjang hayatnya 719 bilion tentu. US dollar tau, bukan RM. Kan? Bayangkan kekayaannya. Dia lagi kaya daripada Bill Gates. Tapi dia kaya-kaya dia tu, dia tak pernah lupa untuk menyumbang pada jalan agama. Setiap kali nak porang, dia kata bagi. Sumbangan, bagi. Termasuklah setelah Nabi wafat, isteri-isteri baginda, Nabi yang Abdul Rahman bin Auf jaga kebajikannya. Pergi pasar ada 2 pegawai akan ikut. 2 orang akan ikut tu, gaji dia Abdul Rahman bin Auf bayar. Perlukan apa-apa keperluan, Abdul Rahman bin Auf yang akan bayarkan. Nampak? Mangsa peperangan, keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar, Abdul Rahman bin Auf bagi bantuan pampasan kepada keluarga tu satu keluarga dapat 400,000 ringgit duit kita hari ni. Satu keluarga. Macam tu. Nak cakap apa? Itu cakap tu, kan? Abdul Rahman bin Auf. Ya, jadi makna kata perjuangan dia dalam agama tu nak cerita serba sedikit apa yang telah dilakukan. Tu sebab Abdul Rahman bin Auf adalah merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Tetapi Abdul Rahman bin Auf adalah yang terakhir sekali masuk sebab soalan untuk dia banyak. Sebab harta dia banyak.
Jadi tuan-tuan jangan minta-minta jadi kaya. Lambek banyak soalan kena jawab. Tahu? Jadi lega miskin, bukan macam tu. Maksudnya kalau ada duit, sumbang-sumbang, bantu. Tengok ni surau ni kan. Tak sangka boleh jadi macam ni. Dulu bukan macam ni surau ni. Surau Darul Muslimin ni taklah selebar ini. Dulu dalam ni, yang ni je, dia dah lebarkan lagi, tu nak lebarkan lagi. Sedangkan jalan tu dia nak ambil tu. Sebab dipahamkan jemaah subuh pun memang macam ni ramainya. Cara terperanjat tu tak adalah tu dia. Kan, mudah-mudahan kan. Jadi macam itulah. Kan, jadi makna kata kita tengok sekarang ni apa satu perkara penting yang Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi hijrah selepas itu. Yang ada cuma Nabi sebut niat dan jihad. Ingat tu, niat dan jihad. Maknanya hijrah tu susah dah, tetapi ni niat dan jihad ni sama susahnya dengan hijrah tu. Bukan senang. Contohlah niat kita nak suruh pindah tadi kan saya kata. Dapat surat berpindah daripada sini kena pergi ke Sabah. Bukan okey kan, tu pergi Sabah mula dia minta surat sokongan daripada wakil rakyat lah, pada menteri minta sokong supaya tangguhkan perpindahannya sebab ada urusan yang belum diselesaikan. Nampak tu? Tu perangai kan. Tapi Nabi tak suruh pergi. Niat jihad. Apa lagi yang susah? Contohlah paling senang lah, orang lelaki mesti faham maksud saya ni. Contoh hijrah, kita kena berubah kepada berhenti merokok. Contoh, nampak kan berubah muka tu, nampak kan? Saya kan susah, bukan senang kan? Kan? Iya. Saya faham bukan senang nak berhenti merokok. Ni mana ada yang marah ni? Sikit rokok pula usik banyak lagi benda lain nak cerita. Contoh. Sebab kesian orang-orang yang dapat kesan daripada rokok tu kan. Macam tu. Saya tengok dekat masjid Simpang 4 di Pulau Pinang sebelum jambatan kedua tu. Saya ceramah kat sana, dekat dinding masjid tu ada tulis tu, notis fatwa pengharaman rokok. Dalil dia ayat Quran, hadis bagi tahu zat, maka kesimpulannya haram merokok. Ada seorang pakcik tu dia baca notis tu sambil sokok. Bayang. Tuan-tuan, saya ngeleng-ngeleng kepala, aku pun heran apalah dalam kepala otak pakcik ni, tahulah. Hui, susah nak tengok pandangan macam tu. Bayangkan. Kan, jadi bukan senang. Jadi niat kita berubah. Berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Surah Al-Muddassir ayat yang kelima, perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Tinggalkan perbuatan yang keji. Jangan buat benda-benda yang tak elok. Bergaduh, kutuk-kutuk orang, tak usahlah. Kadang-kadang kan kita ni, contoh saya kan, contoh tak puas hati dengan imam. Mana imam? Satu imam tak perasan. Katalah saya tak puas hati dengan imam. Saya kata imam ni tak boleh pakai lah, apa benda lah imam, aku menyampah dengan imam ni. Tapi saya boleh jumpa imam balik. Imam, minta maaf saya buat salah, saya cakap apa-apa. Yalah, saya dah lama maafkan dah. Saya pun minta maaf lah kalau salah silap. Saya boleh jumpa. Tapi yang kita tengok dalam TV tu, tak sesiapa yang kita tengok, kita kutuk-kutuk tu masa bila minta maaf. Cakap, dah lah buat kerja, tak boleh settle pula tu. Itulah sebut sekarang ni. Ni zaman ni kan. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Kawan di media sosial semakin ramai, teman sejati pun dah tak ada. Tanyalah orang-orang lama, maksud kawan-kawan baik ni macam mana? Kawan baik ni lain, kawan dia tengok kawan dia sakit, dia nangis. Kawan dia susah, dia nangis. Kau apa masalah kau? Kau sakit, kau tak cakap dengan aku. Aku ni bukan kawan kau ke? Itu orang dulu. Sekarang sakit, itulah padan dengan muka dia. Sekarang aku dah cakap dah dulu, dia kata, nampak tu. Nampak tak? Berapa ringgit kau nak pakai? Ini kawan kau, kau cakap dengan aku berapa kau nak pakai ni semua? Dunia je semua ni. Tu dia cakap. Berapa kau nak pakai? 1,000 je. Nah, ambil 100. Tengok, bukan susah, janji ada.
Orang dulu macam tu berkawan. Ini nampak lagi, kawan susah lagi. Itulah susah cari kawan sejati. Nampak tak? Iya. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Sekarang itulah zaman dia. Kan? Komen ikut suka je, tahu tak ujung pangkal, main balon aja. Ada hari ni. Ada. Kan? Nampak artis tu bercerai. Bukan main lagi komen orang perempuan. Bukan perempuan sini, saya dah check dah tempat lain. Kan, tak guna punya jantan, kau biarkan orang ni macam ni, sudahlah bla 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 bla, sudahlah kau ceraikanlah dia. Wah, dia tu. Kita komen macam kita tahu masalah rumah tangga orang tu, macam hari-hari kau duduk rumah orang tu. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Cuba cakap. Cuba angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, saya dah 30 tahun kahwin, tak pernah ada masalah. Maknanya awak lah masalahnya. Mesti ada masalah, cuma cara kita menyelesaikan. Cepat je nak hukum orang. Betul tak? Adalah satu hamba Allah dekat negara Pasir Berdengung. Dia boleh pergi makan dekat satu kedai, lepas tu boleh tuduh orang tu ada inilah, itulah, ada kotor lah, inilah, ada lalat, ada langau lah, macam-macam. Ada dekat negeri Pasir Berdengung. Lepas tu, kalau betul lah benda tu salah, pergi report dengan KKM. Apa masalah? Kenapa mesti nak viral? Dia pergi dekat depan kaunter, suruh orang minta maaf dengan dia. Tak apalah, tokey pun minta maaf. Yelah, saya minta maaf lah, mungkin dia silap. Nampak pun tidak lalat tu. Tapi dia minta maaf, malah nak kecoh-kecoh. Tak, saya nak semua pekerja keluar minta maaf sekarang. Apa benda tu? Tuan-tuan nampak yang sewel siapa? Cakap. Nampak tak? Itu masalah sekarang ni. Itulah saya kata. Dunia dia dah teruk sekarang ni, tuan-tuan. Dah tahu makin pelik tak sekarang manusia? Pelik. Dah minta maaf tu sudahlah. Dalam dunia ni ada dua perkara yang paling berat nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Paling berat tapi paling mulia di sisi Allah. Tak kena ingat. Kira okey dia minta maaf lah. Saya minta maaf, saya buat salah. Tak, dia nak semua orang. Apa hal ni? Contohlah, imam ke apa tersilap tarikh Samsul Debat datang malam ni. Saya nak semua AJK semua beratur minta maaf. Kan gila berceramah macam tu. Tapi pernah berlaku tu. Pernah berlaku masuk salah tarikh tu, pernah. Saya Samsul Debat ni pernah 2 tahun lepas ceramah Hari Raya Haji. Patut Raya Haji malam tu ceramah, saya terlupa. Saya tak tahu, PA pula tak ingatkan saya. Elok makan daging korban malam tu. Makan. Lain tak ada pula kat kampung. Orang tu dah tumbang seekor lembu, tunggu ceramah tak sampai. Pening kepala, kena marah. Imam dengan AJK semua kena marah dengan orang kampung. Jadi, lepas tu besok pagi pun saya tengok ada line. Betul besok tu saya keluar daripada tempat nampak line. Saya tengok lah, rupa-rupanya orang tunggu saya. Jadi saya pun telefon orang tu, dia kata saya tak nak permohonan maaf, saya nak penjelasan. Dia kata tak apa, tak payah jelaskan, tak ada apa-apa penjelasan macam ni. Malam ni ada ceramah tak? Malam ni tak ada, tak apa. Cakap dengan dia, malam ni saya datang, biar saya minta maaf kat semua, saya kata. Itulah saya buat. Kan? Salah saya, bukan salah. Apa, takkan nak suruh ahli keluarga saya semua beratur minta maaf lah. Kan nak suruh semua, tak boleh. Adik-beradik dia semua, rasa saudara mara dia semua panggil semua, saudara mara dia semua kena minta maaf. Takkan, kamponing tu. Tak betul lah macam tu, betul tak? Jadi saya pesan dekat ni, satu je lah tuan-tuan sekalian, kan? Saya pesan dekat dia, saya ni kaunselor dan juga konsultan dari segi perundangan. Saya pesan kepada tuan mempunyai kedai, bersedia untuk tindakan mahkamah, saman aja, tak usah. Jangan biarkan orang macam ni. Dahlah menuduh, malukan tu viral. Apa hal viral? Lepas tu orang yang komen bawah tu pula, itulah, memanglah, itulah, semua menambah lauk lagi kat situ. Jadi itulah ni zaman, tanda-tanda akhir zaman ni. Fitnah lagi mudah dipercayai daripada perkara yang betul. Itulah dia. Tuan-tuan, ni siapa yang terasul lantaklah, saya tak usah saya cakap ni. Kan? Ni dekat negara Pasir Berdengung bersama-sama dengan Usil Lempoyang. Sorga unta leher panjang. Surah An-Nisa ayat 34, berpaling dari isteri tidak patuh. Maknanya suami isteri, keluarga ni tengok berhijrah, berubah. Daripada kita bergaduh suami isteri ni, berubah menjadi kepada pasangan yang baik. Berubah menjadi pasangan yang patuh, pasangan yang taat, isteri yang taat. Macam tu. Kan? Berubah. Suami tu jadi suami yang baik, suami yang rajin datang surau. Ada suami malam ni first time datang surau. Ada. Sebab nak tengok Samsul Debat.
Kan ada. Sebab dia kebetulan sibuk hari lain. Jangan sangka buruk. Kita kalau nampak orang tak pernah datang, kita jangan sound ni, wah, tak pernah datang, tiba-tiba datang, balik orang tu. Kalau nampak dia datang, seronok tengok kau datang. Kalau boleh janganlah malam ni je, datang lagi tau. InsyaAllah. Macam tu buat, raikan. Sebab ni rumah Allah, bukan rumah kita. Nampak orang datang, raikan. Faham lagi satu yang datang mungkin bukan orang sini. Ada orang luar. Kan, kampung jambu, apa, jalan jambu, jalan kopi, jalan apa lagi? Jalan rambutan, nenas. Durian ada. Durian. Apa buah lagi ada sini? Manggis, ciku. Okey. Belah-belah sini memang kuat buah je. Saya dekat saudara saya mana, jalan Bukit Kempas, jalan Kapal, jalan Iskandar tu semua sepupu-sepupu mak saya tu. Kan muka saya tak nampak Jawa sangat kan. Tak, itulah mix kan macam mana macam tu kan. Tapi saya tak payahlah cakap Jawa out tuan-tuan. Tapi ada orang cakap kalau nak pandai cakap Jawa ni ada cara lain lah. Ada dia cakap, tapi tak apalah, tak payahlah bincang sini macam tu kan. Kemudian meninggalkan orang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang dia tak beriman, tapi kita janganlah tolak dia secara terang-terangan, perlahan-lahan. Kemudian kembali pada Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Hidup dalam dunia ni nak kejar 3 perkara je. Pertama, kejarlah hidayah. Kenapa? Bukanlah masuk kejar hidayah ni cari orang yang nama hidayah, tapi kejar hidayah ni supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau tak dapat beza benda buruk dengan benda baik, maka benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang surau malu, tak nak kamu cakap apa pula. Kan? Jadi kena cari hidayah ni. Kan? Mengaji, Allah tak naklah mengaji, tak nak, malulah kawan tahu aku baca tak betul. Nampak tak? Bila dapat hidayah, dia nak betulkan bacaan dia, datang mengaji. Nampak tak? Kan? Yang kedua, kejarlah maghfirah, kejar keampunan pada Allah. Melainkan orang sini yakin, alhamdulillah, setakat ni belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Saya dah cek dah, setakat bulan 7 ni belum ada lagi. Tak tahulah besok. Rumah confident dia cakap kan. Wahal tadi mengumpat tadi, saya bangun tadi mengumpat. Tinggi betul sama sudah ni. Mengumpat, saya maafkan lah. Tapi masa pergi Sarawak tu terkejut saya. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak. Adi Putra kan? Saya kata, bukan. Orang ingat saya ni melawak benda ni. Betul, tanyalah asisten saya. Demi Allah, dia orang dengar segi cakap. Dia orang pun tergelak dengar. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila sekali kali dalam bilik air tu tengok cermin tu, cek juga tentang mana sama. Sekali Allah punya kuasa, hari tu saya makan dekat restoran Jaman Tori dekat Kuantan. Restoran ikan patin tu. Adi Putra kedai yang sama. Dia datang pergi depan saya, tu ayat dia apa? Ni ayat dia tau, bukan ayat saya, ayat dia. Tak tahulah ustaz macam saya ke, saya macam ustaz. Dia kan macam tu. Dia bergurau dengan saya kan. Dia tahu di sini-sini tu. Tapi ingat saya main-main tu. Tak, tapi betul. Ya? Tapi saya tak terbawa-bawa sangat lah. Tak ada. Tak bawa sangat. Kenapa orang tak nak berubah? Cabaran dia apa? Sebab pertama, dia tak nampak sebab dia kena berubah. Dahsyat betul. Memang saja letak sini meja ni. Cabaran. Nak azan dulu ke tak? Tak payah, terus ya. Saya ingatkan tadi bisikan dalam kepala saya. Wah, bahal pula, kuat pula bunyi. Kan? Ya. Jadi orang yang pertama dia, la ilaha illallah, tak habis lagi. Okey. Jadi pertama dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah pertama. Yang kedua, dia risaukan dia tak istiqamah. Kadang-kadang ada orang dia nak berubah tapi sekejap je. Ada orang tu dia dah elok-elok dah senapang. Sibuk nak jadi perempuan. Faham tak? Dia dah elok lahir senapang, lepas tu nak jadi perempuan. Lepas tu bila dah jadi perempuan, dia beritahu kat semua orang dia dah insaf, dia dah berubah. Dia naik atas pentas sekali dengan aku. Duduk sebelah ni. Memang cantik kulit dia. Tak tahulah lelaki ke perempuan. Rupanya lelaki. Dia kata dia dah berubah. Dia tengah bisikan. Dia kata waktu subuh tu sedangkan masjid jauh, tak dengar, dia terdengar. So itulah dia kata dia nak berubah. Dia alhamdulillah dia dah berubah. Tak sampai 3 bulan, jadi dia balik.
Sebab apa? Sebab dia jumpa geng-geng yang buang senapang ni. Maknanya kita kena duduk dalam persekitaran yang baik. Datang surau, insya-Allah surau baik. Saya teringat waktu arwah Datuk Ismail Kamus. Arwah Datuk Ismail Kamus, dia dekat dekat IJN, saya ziarah dia. Saya tanya dia, Datuk, bagilah nasihat kat saya sebelum balik, saya berbual dengan dia kan. Sebab masa tu seorang-seorang je boleh ziarah dia. Bukan semua dapat lah. Saya alhamdulillah dapat jumpa dia. Saya ceritalah macam mana kecil-kecil dulu saya dengar ceramah dia dekat tingkap, dapat tengok penuh surau. Surau kampung mak saya tinggal di tingkap Datuk Ismail Kamus. Ya Allah, penuh. Masa tu kan kita dengar kaset aja dulu kan. Lepas tu berbual dengan dia, Datuk bagilah nasihat kat saya. Dia bagi nasihat saya dua. Pesan kat penceramah-penceramah ni, dia kata. Yang pertama, sabar banyak-banyak, dia kata. Satu. Yang kedua, kalau berceramah tu jangan menjerit. Allah Akbar. Ni macam kenal lah siapa cakap tu kan. Jangan menjerit. Sebab apa yang kau jerit kan tu, yang orang surau yang datang tu semua ambil baik depan tu. Jangan kau jerit dia. Dia kata macam tu. Oh, okey, Datuk. Dia besar. Jadi orang yang datang surau ni insya-Allah kebanyakan baik. Betul. Tengok gua baik nampak. Baik tu. Yang tak buka-buka mata petang tadi tu paling baik tu. Paling baik tu. Maknanya dia memang zikir je daripada tadi. Macam tu kan. Dia kalau kejap tengok, kalau tengok tu biasa. Kalau jap tengok, jap lelap, jap tengok, jap lelap, mana sambil-sambil dia dengar dia zikir. Tu biasa. Tapi kalau sepanjang ceramah dia zikir, tu paling hebat sekali. Tu baiklah tu kan. Yang faham, tak faham sudah. Kan. Jadi makna kata datang surau baik. Tu cakap, alah pergi surau belum tentu baik lah. Betul. Tapi ada harapan jadi baik. Orang pergi disko belum tentu lagi tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah lagi orang pergi kelab malam tu. Senyap-senyap semua. Azan. Senyap. Pernah dengar disko macam tu? Dia bohong lah. Dalam ada. Saya dulu masa pergi kelab malam. Jangan salah faham. Nanti tu kena habis ayat tu. Masa saya kerja jadi pengarah undang-undang dulu. Saya operasi bersepadu, pergi dengan JPJ, pergi dengan penguatkuasa pejabat agama, pergi dengan jabatan immigration, pergi dengan jabatan pendaftaran. Antara tempat kita sebut kelab dandut tau. Kelab dandut, ya Allah, bila masuk tu tak boleh tahan ni telinga ni. Dia punya bingit tu. Memang bingit tak boleh tahan dengar. Orang tua tu yang berjoget tu, yang seorang tu, tak apa dia minum, dia boleh peluk speaker tu. Bayangkan. Kita masuk tak boleh, ya Allah bising tu. Tutup. Kita suruh tutup. Kita akan suruh tutup, kita akan bawa balik speaker tu kampas. Sebab dia beroperasi lebih masa. Kita akan compound ni di bawah enakmen hiburan, compound beroperasi tanpa lesen 25,000, lebih masa 10,000. Macam tu. Pergi masa tu. Ya Allah, dia boleh peluk speaker. Dah nak mati dia tu gaya muka tu. Atas apa? Dia air dia kat sana tu semua dah campur-campur tu. Macam-macam bahan campuran dia. Tu yang jadi macam tu. Jadi janganlah tuan-tuan, duduk di tempat yang baik. 7 cara nak berubah cara berterusan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Pertama, matlamat jelas. Apa dia? Aku nak berubah lah, lepas ni aku nak hafal Quran. Adalah cara dia. Aku nak perbetulkan solat aku. Tengok balik. Tengoklah solat macam-macam ragam. Dia macam ni ya. Allah. Ada yang tarik ke belakang dulu, ke depan baru sampai. Ada orang Allah. Dia guru silat rupanya. Kan dia tarik lain pun kan dia tarik ke tepi. Pahal pula orang sebelah ni tak konsentrate nak sembahyang. Pahal dia ni macam tu ya. Kan? Ada orang tu pula ajar kau kalau nak sembahyang kan, kau bilang kat takbir tu, ni ibu jari ni kena dengan cuping telinga. Oh macam tu. Kawan tu baru accident, cuping dah tak ada. Macam mana? Itulah main ikut-ikut main belasah. Kena belajar. Kan? Kena belajar. Kan? Kena tahu apa benda yang kita nak buat. Tu tahiyat tu. Kita tengok siapa yang pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah, cuba tengok. Orang negara lain kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita macam ni, dia cik-cik pusing-pusing. Kita pun tengok, apa hal ni? Betul tak? Iya. Dia orang semayang kau. Dahsyat dia orang. Macam-macam cara kita tengok kan. Tu. Kan? Jadi, matlamat kita nak ubah apa? Kita nak improve apa? Kita nak belajar apa? Aku nak belajar hukum ni lah, aku nak belajar ni lah. Macam itu saya pergi pesantren, saya pergi kat Jawa Barat tu, nak belajar apa? Oh semua boleh belajar. Bahasa Arab boleh belajar, yang ni boleh belajar, nak baca kitab ni semua boleh belajar. Kitab fiqh semua boleh belajar. Tapi HP-nya simpan pak. Handphone pun simpan. Seronok pergi Indonesia.
Saya pergi Indon, saya seronok pergi Indon sebab apa? Sebab orang tak kenal saya. Turun dekat airport tu, saya pandang semua orang tak tahu. Macam kau siapa? Macam tu lah lebih kurang. Oh, saya gembira betul. Dekat Singapura tak boleh. Singapura baru turun. Ustaz TikTok dia panggil aku. Macam tu. Di Indonesia dia siap kalau masuk dekat hotel tu, selamat siang Pak. Macam ni tangan dia. Selamat Pak, silakan Pak. Macam ni. Kat Malaysia nak dapat macam tu raja je. Selamat siang Pak, silakan Pak. Saya tanya, di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia bawanya, dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Punya baik dia kan. Dah, keluar, cukup. Driver dia, supir tu, bila-bila kita sampai kat kedai makan, kita nak makan ayam apa ayam penyet kan, nak makan kan, ayam geprek apa benda entah. Jom turun, mari kita makan. Ayo makan sama. Tak apa Pak, aman Pak, dalam mobil aja Pak. Dia duduk dalam kereta, baju batik, tegak aja. Driver kat Malaysia ni sama konyang dengan bos tu. Kadang-kadang bos tak makan, dia makan lagi banyak daripada bos kadang. Tapi tak apalah, tu budaya dia berbeza kan. Seronok lah tu antara. Nantilah tu cerita lain lah. Yang kedua, kalau kita nak berubah, kita perlu melazimi taubat kita. Taubat, ya Allah, tu sebabnya jangan jadi manusia yang sombong dengan Allah. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdesup balik. Kan? Jangan sombong dengan Allah. Kita ada dosa. Paling tidak 3 kali. Astaghfirullahalazim, Astagfirullah. Cukup. Baliklah. Kan? Itu sebab imam buat 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa buat 3 kan. Tiba-tiba hari tu imam rajin nak buat 10. Astaghfirullahalazim. Dah banyak pula. Orang kita ni tak boleh lebih langsung. Kadang-kadang kalau harap buat sendiri, belum tentu buat sendiri. Betul tak? Eloklah tu buat lebih. Astaghfirullah. Paling tidak Astaghfirullah. Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah? Cara nak istighfar? Nabi ajar Astaghfirullah. Tu paling ringan. Astaghfirullah. Rajin lagi. Astaghfirullahalazim. Rajin lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaga Nabi tak ajar. Astaga dia katakan. Tak ada Astagfirullah minta ampun dengan Allah, minta ampun. Kalau sibuk sangat pun lah, bagi salam tu nak cepat ni, ada mesyuarat ketua lorong. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah. Baca doa paling pendek yang kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah alamin. Apa sal? Tu doa apa? Itulah masalah kita cakap doa makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Dah 40 tahun baca doa tu. Kan? Tapi sebenarnya untuk makan pun sesuai, untuk yang lain pun sesuai. Tapi kalau nak balik cepat, boleh baca doa tu, jangan kuat-kuat sangat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Budak sebelah tu dengar doa makan tu. Budak sebelah tu dengar. Kalau keluar dekat jalan rambutan yang sunyi sikit nak menuju ke jalan kopi tu kan, ada jalan lorong yang sunyi sikit tu, kalau nampak lembaga tinggi tu gak doa baca. Buat macam gaya-gaya Samsul Yusuf tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari yang tu. Sebab apa? Dengan aku nak dimakan ni dia kata. Hantu pun tahu tu doa makan tu masalah kan. Tu dia cerita. Melazimi taubat. Jika kamu, kata Imam Al-Ghazali, jika kamu bertaubat hingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali dan katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum aku mampu mengulangi dosa ini. Macam tu. Yang ketiga, berdoa pada Allah untuk bantu kita dalam perubahan, nak berubah menjadi baik. Minta Allah bantu, ya Allah bantulah aku nak berubah ni ya Allah. Kan? Berubah dia.
Dulu tak ke surau, pergi ke surau. Dekat masjid Felda Palung berapa, Palung 14, dia buat kempen mengimarah masjid. Kanak-kanak sekolah rendah yang datang ke surau, datang ke masjid solat subuh berjemaah, dapat duit belanja sekolah RM3 seorang. Ayahnya nyebisin, pergi masjid, semayang kat sana, dapat duit belanja. Ayah tak pergi. Lepas tu buat pula satu kempen untuk orang dewasa. Orang dewasa siapa yang datang masjid sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut sembahyang jemaah, dia akan dapat layak untuk cabutan memenangi skuter. Ada 10 pemenang. Macam kalau kita buat, alah nanti tak ikhlas lah ustaz. Tak. Sebenarnya memang betul. Asalnya tidak ikhlas, tapi bila orang dah hari-hari pergi, dia akan rasa kelazatannya untuk berjemaah. Tentang peruntukan, minta daripada OIB kawasan, dan ini adalah masa sesuai untuk minta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aduh, saya tak ada maksud apa-apa. Aduh, heran tuan-tuan. Aduh. Yang keempat, saya tak sebut sesiapa kan. Macam tu lah kan. Yang keempat, mulakan dengan perubahan yang ringan. Contohnya tadi istighfar. Kan, istighfar. Buat berapa kali sehari? Buat 1000 kali sehari. Ui, banyak terus ustaz. Tak. Kita buat macam mana? Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas maghrib 200, lepas asar, maghrib, isyak, akhirnya 200. Sekejap je. Astagfirullah. Tak sampai 2 minit, settle 200. Jadi kalau sampai malam 1000. Ramai yang tak tahu, bila kita bertaubat, bila kita istighfar macam tu, malaikat dia akan padam. Katalah hari ni dia berapa dosa, lebih kurang berapa lah dosa katnya. Lebih kurang lah berapa dosa nak bagi, selain pada dosa mensyirikkan Allah. Apa dosa? Berapa banyak dosa kakak nak bagilah sehari? Berapa? 30. Okey tu 30 tak banyak. Dahsyat dia kira 30. Kata 30, kita ambil lah 100. 100 dosa itu. Sebabkan 1000 kita istighfar tadi, tolak satu istighfar, padam satu dosa. Satu istighfar, padam satu dosa. Malaikat padam ni, padam satu dosa, tolak 100, ada balance berapa? 900. 900 tu macam mana? Malaikat akan buka pula muka surat semalam, buka muka surat sebelumnya. Itu sebab rugi kalau kita tak istighfar. Ni kadang orang perempuan istighfar bila time terperanjat dia, astagfirullahalazim, dapat satu. Masa bila balik? La ilaha illallah, macam tu. Kan? Orang perempuan dia tak akan dapat 100 dosa sehari, banyak sangat. Orang perempuan hati-hati ya. Kadang-kadang kita gemar marah suami, sian suami. Lambat balik, ngak hotel, pahal, la ilaha illallah. Ni benda ni tak berlaku di Meru ni, dia berlaku di tempat lain ya. Lambat balik ngak hotel, abang tadi mengaji, baca pembetul rabuh, la ilaha illallah. Sakitnya hati suami tu. Abang tadi belajar dengan imam. Dah lah, abang jangan abang minum kopi sekali dengan imam, dah imam difitnahnya. Besok malam tu dijumpa imam. Imam cakap, malam ni ngaji lagi tak? Tak dapat, mam. Malam tadi dah kena sound, mam. Tepat, mam. Tak boleh. Lah, ya ke? Tunggulah lepas bulan dah lupa-lupa, besok kita ngaji balik ya. Malam tu lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas salam maghrib tu balik. Sampai rumah bini tu, cepat balik. Tak semayang ke? Tengok tak semayang pula cakap nampak. Jangan. Ni orang perempuan. Ya. Lagi satu lagi, jangan derhaka pada suami. Antaranya, menghentakkan pintu sampai suami terperanjat. Bam! Tu. Suami terperanjat, derhaka. Cepat-cepat, minta maaf bang, tak sengaja, angin. Bang, minta maaf bang, memang saya sengaja. Dia kata, minta maaf. Ataupun suami tengah beristirahat, waktu tu nak buat kerja. Jangan. Kalau suami tak selesa, kami tak suka, derhaka. Suami tengah baca telefon, suami tengah baca surat khabar, tengah baca kitab, time tu lah nak sapu. Bang, nak sapu ni, tampak ke? Kaki. La ilaha illallah. Jangan cakap, abang, saya nak sapu boleh? Kejap lagi lah. Okey, pergi ke dapur. Dah suami nak rehat. Bang, saya sapu boleh tak bang? Nantilah abang nak baca surat khabar lu ni. Habis bila nak sapu? Cerita sikit. Bukan macam tu. Dah minta, bila suami tak itu, jangan buat. Yang seterusnya, jangan membelakangkan suami di tempat tidur. Ingat orang perempuan, melainkan dah terlelap, tak apa. Orang lelaki janganlah tunggu dia lelap. Dia lelap, dia pusing. Durhaka. Bukan macam tu.
Duduk menghadap tau, menghadap macam tu, tidur macam tu menghadap. Melainkan ada permintaan khusus daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur ni muka kamu. Ni macam mana nak tidur, rambut kembang, bedak sejuk macam mana? Suami pun nak dalam, astagfirullah, peranjat. Kan? Macam tu. Betul, saya banyak dapat aduan ni. Kadang orang yang muda-muda saya tak risau, kadang dah meningkat usia ni. Gemar dan tidur asing. Kesian suami ni lagi tua, lagi manja tahu. Menurut kajian di Malaysia, suami mati dulu. Sementara masih ada layan lah. Tua buat cara tua. Kan? Pergi tidur luar, menyemak aje, la ilallah, jangan. Suami tu baru pegang, nak mampus orang tua ni, la ilaha illallah, jangan. Kan? Biar kadang dia dapat letak tangan macam ni, jadilah bahagia dah rasa. Bukan apa ustaz, kadang manja mengada sangat, orang tua ni buat caranya tak apa, manja makan bersuap kau. Abang, itu telinga dah tak nampak. Kawan tu dah tak nampak telinga suapnya. Hai abang ni, sinilah, dah tak nampak. Dah sian. Tak apalah, buat cara tu. Manja, peluk, naik motor pun. Anak dah besar-besar, naik motor round satu Meru. Sampai dekat simpang 4 yang dekat masjid kan. Kata tap bocor. Kau lah punca ni, turun. Allah. Kata tap jauh dalam 30 km tu nak balik. Dah jalan dah penat berat pula helmet, buka helmet. Dah berat tu buka pula tudung, dah kembang rambut pegang macam kaki kanan. Ikut motor belakang. Lalu rumah sampai kat kampung tu, lalu di sebelah rumah jiran nampak semua tutup tikap. Tap. Esok tu jiran tegur, malam tadi engkau yang tolak motosikal tu. Akulah, tayar bocor. Kau jaga-jaga tau. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku, dia kata kan. Itulah dia. Kan? Berubah yang ringan, yang simple aja. Kan? Kalau kita contohnya, kalau dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang, tapi semayang tu lewat. So sekarang semayang awal waktu. So semayang awal waktu, tapi semayang seorang-seorang. So sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang jemaah, tapi lepas semayang jemaah terus balik. Tak, lepas semayang jemaah, sambung pula dengan wirid, sambung dengan doa. Lepas doa semua balik. Tak, lepas ni sambung pula dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat lepas sambung dengan mengaji. Nampak tak? So kita sentiasa memperbetulkan diri kita. Seterusnya, pilih persekitaran yang sama dengan usaha kita. Kita tak nak mengumpat, so jangan campur dengan orang yang mengumpat. Kita tengok grup tu 4 orang, ini mesti cerita pasal orang. Jangan. Join grup-grup yang rasa akan cerita pasal benda-benda yang baik. Kita ingat nak pergi berjalan ni, kita nak pergi jalan sambil-sambil berdakwah. Ya ke mana? Kita cadang nak pergi Kemboja. Naklah pergi. Macam tu, cerita-cerita macam tu boleh. Kau dengar tak? Pasal apa? Pasal ketua kampung. Dia kalau berbisik tu bahaya cerita tu. Pasal ketua kampung. Ketua kampung. Yang dengar automatik bisik sama. Kenapa? Jangan jangan. Kita campur tu, pilih yang kawan dengan minyak wangi, kita pun dapat wangi dia. Tempias wangi tu pun kita dapat. Jaga solat dan sentiasa mengingati Allah. Jaga solat. Lebih 90% pasangan yang bercerai pada hari ini puncanya tak jaga solat. Bukannya tak solat jemaah, memang tak solat. Kalau tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Jaga solat. Kita solat jemaah. Orang perempuan sekarang ni solat jemaah sama-sama, kejut suami, semayang sama-sama. Macam tu cara dia. Kali kita dah mati, masuk dalam kubur. Anak kita kahwin, yang besok kita semayang subuh sama-sama nak tak? Abang ni tiba-tiba je teringat arwah ni dulu tak pernah tinggal semayang subuh berjemaah. Betul. Yang petang esok kita karaoke nak. Asal lah arwah ni tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Sudah pitam. Yang tu sebab orang perempuan kadang dia gemar bangun pagi, dia lepas nyawa dia. Dia bangun pagi solat, dia tengok suami dia. Lepas semayang, Allah, Bismillah, dia lah paling seorang nak masuk syurga ni. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lap muka dia tu, dia pandang suami kat katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedapnya. Kejut suami tu, abang kita solat subuh sesama
Abang, bangunlah. Kalau macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni, dia katakan. Kejut. Habis susah saya nak bangun. Kejut macam rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Kau ni buat takut aku je lah. Semayang sama-sama. Jaga solat. Iya. Kan? Hari tu cuba tengok masa PKP kan. Berapa ramai imam tanpa tauliah berjaya dilahirkan. Semua. Anak ni dengar je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang, suamiku. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang, dah agak dah. Anak dah tahu bapak dah baca surah apa. Tapi tak apalah, janji jadi imam kan. Janji jadi imam. Iya, kan. Iya, kita tak tahu ni, kita jaga solat. Anak-anak kita pun, dia pun admire kita. Dia pun nak jadi imam. Dia pun belajar jadi imam macam mana. Dia belajar baca bacaan ayat suci Al-Quran. Iya. Anak-anak muda ni buat pertandingan azan dekat sini kan. Biar dia jadi pelapis. Kesian ni, kadang Bilal dah penat-penat azan. Allah, kesian tengok imam Bilal kan. Imam pun dah penat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada budak-budak muda ni. Azan kategori maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Nampak tak? Kadang-kadang orang dah keluar nak sembahyang subuh ni, masuk dalam rumah balik, terkejut dengan azan tu. Abang masuk dalam rumah balik. Aduh. Kadang kesian ada, dia bukan sini lah, tempat lain. Kadang azan pun penat. Jadi tengok orang tak ada. Allah. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kesian betul. Yang seorang tu pula datang tinjau kat sliding tu. Tak ada orang ni. Ni mahu aku jadi imam je begini. Balik dia. Itu. Kan, aduh. Iya. Bagi anak-anak ni, yang anak muda ni, ke depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hara makmum. Panjang pula malam ni. Allahu Akbar. Jadilah. Ketujuh, bersyukur pada setiap proses. Contoh, dia dah dulu hisap rokok 2 kotak. Dia dah kurang kan jadi sekotak. Alhamdulillah dah kurang dah jadi sekotak dah. Contoh. Lepas ni alhamdulillah aku dah berhenti dah beli rokok. Tapi hisap lagi. Kan? Kurang tu dia bersyukur. Alhamdulillah aku dah berjaya berhenti merokok. Macam tu. Bersyukur pada setiap proses tu. Kan? Dan seterusnya kita mencapai kesempurnaan ibadah. Macam mana? Mesti dengan ilmu. Yang kedua, mestilah ikhlas. Saya ulang balik. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai. Jadi lagi baik bila kita beribadah dengan ilmu ni. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Sebenarnya Nabi sebut tadi, niat. Niat satu hal, dan perjuangan melaksanakan apa yang kita niat tu pun satu hal. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka niat ini juga adalah satu perkara yang mustahak. Jadi perbetulkan niat kita. Macam kita lah beli handphone. Kita beli handphone kan. Beli handphone, mana pertama sekali kita akan usik apa? Setting. Kita nak dia punya ringtone bunyi apa? Skrin dia nak terang mana? Tulisannya besar mana? Kita akan letak setting. Dan setting ni kita tak usik hari-hari. Tiba-tiba selang 2-3 bulan, tiba-tiba kelabur skrin tu. Maka kita akan perbetulkan balik setting tu. Faham tak maksud saya? Macam tu juga hati kita. Niat kena perbetulkan. Kenapa aku buat ni? Kerana Allah.
Ada orang bekerja selama 35 tahun dalam sektor kerajaan, penjawat awam, dia buat benda baik. Dia kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, dia kerja kat pejabat agama ke, dia kerja dekat pejabat buruh ke, tak kisahlah pejabat mana, tapi semua bagi servis pada orang, benda baik. Tapi alangkah ruginya kalau dia terlupa niat kerana Allah. Rugi. Dah pencen baru tu lah, kenapa aku tak niatkan Allah dulu? Rugi. Macam tu juga kahwin. Lupa nak niat kerana Allah. Kenapa kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak memang bising aja. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang tu, kenapa kau kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Seorang tu pula, kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, mam, bila lagi nak kahwin? Yang seorang, kenapa nak kahwin? Saya geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa orang jawab, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Yang faham, tak faham sudah. Tapi tu belum tentu lepas tau. Macam tu saya bukan bagi tips ni, belum tentu lepas. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa? Apa salah saya? Kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun kita berusaha lah, kita berusaha untuk mengubah diri kita pada buruk pada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara pandangan mata tu yang tenungan tajam tu, saya faham. Kalau dah macam ni tu dan pandang dia tak lepas kat saya faham. InsyaAllah. Jamuan ada kan depan ni kan? Tu kan. Takkan tak ada ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Apa-apa pun, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak suam menyebut hari ini rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.